Yang berhormat Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Musti, mewakili Yang berhormat Datuk Iwan Ebin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Musti, yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur Haji Hussein, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, yang berbahagia Profesor Datin Paduka Dr. Khatijah Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Sains, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Musti, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Suzy Si Ching Ni, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat Universiti Sains Malaysia, yang berbahagia Profesor Dr. Mustafa Muhammad Hanifah, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi USIM, yang berusaha Dr. Ahmad Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sains Malaysia, yang berusaha Dr. Madiah Muhammad Saudi, Pengarah Expo Inovasi Islam iInova 2013, ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan universiti, Timbalan Naib Chancellor Institusi Pengajian Tinggi, Ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan kementerian dan agensi kerajaan, para tetamu jemputan, pertubuhan dan badan-badan bukan kerajaan, ketua-ketua hakim dan barisan panel hakim iInova 2013, para peserta iInova 2013, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Mawar menguntung indah menawan di pohon cemara. Selamat datang, salam aluan, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Majlis merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran dengan limpah kurnia dan inayahnya, dapatlah sama-sama kita berkumpul dan dipertemukan olehnya dalam sebuah majlis perasmian penutup dan penyampaian hadiah Expo Inovasi Islam kali keempat 2013. Majlis pada hari ini sangat berbesar hati dan mengalu-alukan kehadiran Yang berhormat Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Musti, mewakili Yang berhormat Datuk Dr. Iwan Ebin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia Musti, serta div-div kehormat yang lain. Dan dengan kehadiran Yang berhormat Datuk serta div-div kehormat pada petang ini, sesungguhnya menyempurnakan lagi majlis kita pada kali ini. Baiklah hadirin sekalian, bagi memberkati lagi majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Husaini Mahmur, pelajar Fakulti Pengajian Bahasa Utama Universiti Sains Islam Malaysia. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami menadah tangan kepadamu. Berkatilah majlis kami pada hari ini, iaitu majlis penutup iInova 2013. Rahmatilah kami dengan rahmatmu dan turunkanlah kebaikanmu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Jalil, bersempena dengan majlis ini, Engkau jadikanlah ia sebagai satu medan penghubung silaturahim kami. Jangan Engkau pecah belahkan kami
kami, sebaliknya Engkau satukanlah kami ya Allah. Ya Allah ya Quddus, Engkau jadikanlah kami usahawan-usahawan yang berjaya, yang dapat membantu agamamu ya Allah. Seterusnya dapat menyumbang kepada masyarakat, keluarga dan diri sendiri. Jangan Engkau lalaikan kami dengan kejayaan yang kami peroleh. Sesungguhnya kami tahu ianya bersifat sementara. Maka dengan itu ya Allah, Engkau jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa lagi maha bijaksana. Allahumma inna na'udhu bika min jundil bala wa tarqi syiqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazan wa na'udhu bika minal ajzi wal kasal wa na'udhu bika minal jubni wal bukhl wa na'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Husaini Mahmur atas pimpinan bacaan doa beliau sebentar tadi. Buat pengetahuan yang berhormat Datuk dan hadirin sekalian, Expo Inovasi Islam atau lebih sinonim dengan iInnova merupakan kesinambungan daripada penganjuran iInnova yang dicetuskan oleh Fakulti Sains dan Teknologi FST dan Universiti Sains Islam Malaysia mulai tahun 2010 dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia atau kini Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Expo yang diadakan ini berbentuk pameran dan pertandingan bagi mengetengahkan produk Islam yang inovatif dari institusi pengajian tinggi Malaysia dan kini juga dibuka hingga peringkat antarabangsa. Melalui expo ini, bakat dan potensi individu dalam pelbagai bidang dapat dicungkil. Selain itu, pendedahan kepada para pelajar IPT membolehkan mereka mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi semasa proses pembelajaran di universiti untuk mencipta inovasi demi pembangunan ummah. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, acara pada petang ini diteruskan dengan mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, Naib Chancellor USIM untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, mewakili Yang berhormat Datuk Iwan Ibin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur Haji Hussein, Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datin Paduka Dr. Khatijah Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Sains, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Suzy C. Cheng Mei, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat Universiti Sains Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Mustafa Muhammad Hanifah, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi USIM. Yang berusaha Dr. Ahmad Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sains Malaysia. Yang berusaha Dr. Madihah Muhammad Saudi,
Pengarah Expo Inovasi Islam iInova bagi 2013, ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan universiti, timbalan-timbalan Naib Chancellor Institusi Pengajian Tinggi, ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan kementerian dan agensi kerajaan, para tetamu jemputan, pertubuhan-pertubuhan dan badan-badan bukan kerajaan, ketua-ketua hakim dan barisan panel hakim iInova 2013, para peserta iInova 2013 dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurnianya program Expo Inovasi Islam ataupun iInova 2013 dapat diadakan sekali lagi di USIM. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Abu Bakar bin Muhammad Diah, Timbalan Menteri mewakili Menteri di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di atas kesudian meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada petang ini demi memartabatkan kecemerlangan inovasi di pengajian tinggi negara. Sekali lagi, saya bagi pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih, syabas dan tahniah kepada ahli jawatankuasa Expo Inovasi Islam yang merupakan gabungan USIM, Akademi Sains Malaysia dan Universiti Sains Malaysia, dan juga kepada pada semua peserta kerana telah bekerja keras dan bertungkus lumus dalam memastikan kelancaran program yang berlangsung selama 3 hari ini. Walaupun kami berjauhan, USM dari kampus Pulau Pinang dan daripada kampus Kubang Krian Kelantan, Akademi Sains Malaysia di wilayah Persekutuan dan USIM pula di Nilai Negeri Sembilan telah menunjukkan bahawa lokasi yang berjauhan tidak menjadi halangan untuk ketiga-tiga agensi bergabung tenaga demi menjayakan Expo iInova pada kali ini. Majlis ini menjadi lebih bermakna kerana dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Chancellor serta Pro-Chancellor yang berjiwa rakyat, dan pada petang ini ditutup pula oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah mewakili Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga seorang timbalan menteri yang berjiwa rakyat. Ia menjadi lebih meriah lagi sebab Yang Berhormat Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah juga adalah seorang ahli akademik daripada Universiti Sains Malaysia dan juga daripada Universiti Teknikal UTM Malaysia, yang dia juga selalu mengambil bahagian dalam pertandingan produk pendidikan. Saya juga bagi pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih pada panel hakim yang diketuai oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah yang juga menjadi pengarah Pusat Pendidikan Antartika Kebangsaan, yang telah memastikan standard atau kualiti pingat bagi produk yang dipertandingkan dapat diletak pada tahap yang membanggakan. Untuk memastikan kredibiliti pertandingan produk di Malaysia, kualiti kehakiman adalah sangat penting. Pingat emas di Malaysia perlulah sama atau lebih tinggi daripada pingat emas di persada antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan jumlah pingat emas yang dicari, akan tetapi bilangan produk yang menepati spesifikasi untuk mendapatkan pingat emas tersebut. Pihak penganjur juga telah mengecualikan panel hakim daripada USIM dan semua panel hakim daripada USM untuk memastikan integriti dan etika kehakiman. Di sini, ASM telah mengambil alih mendapatkan ahli Akademi Sains Malaysia dan juga asosiatnya daripada IPTA, IPTS dan juga industri untuk menjadi panel hakim. Kita juga telah mendapatkan nama panel hakim yang lazim terlibat dengan kehakiman produk dengan domain masing-masing supaya kehakimannya adalah relevan untuk mengambil bahagian. Pengorbanan dan usaha gigih panel hakim yang bijaksana amat saya hargai. Yang Berhormat Datuk, hadirin dan hadirat sekalian,
USIM memperkenalkan Expo Inovasi Islam atau iInnova bermula pada tahun 2010 bersempena dengan inisiatif Kerajaan Malaysia yang telah mengisytiharkan tahun 2010 sebagai Tahun Kreativiti dan Inovasi yang bertemakan Malaysia Inovatif 2010. Pada tahun 2011 pula, kerajaan menjadikan tahun tersebut sebagai Tahun Penggalakan Sains dan Matematik. Manakala bagi tahun 2012, kerajaan meneruskan usaha pembudayaan inovasi dengan menganjurkan Tahun Sains dan Gerakan Inovasi Nasional 2012. Usaha tingkatkan inovasi di kalangan rakyat yang dijuarai oleh MOSTI juga direalisasikan oleh pihak USIM dengan menjadikan iInnova sebagai wadah memperkenal inovasi Islam pada masyarakat. Mungkin di dalam dewan ini ada yang tertanya, apa kelainannya iInnova dengan pameran sedia ada di Malaysia? Dengan adanya iInnova, kita ingin mencungkil daya inovasi dan juga pioneering mindset daripada kalangan penyelidik untuk menghasilkan produk yang berjaya mengintegrasikan ilmu nakli ataupun ilmu wahyu dan ilmu akli ataupun ilmu rasional. Melalui platform iInnova, masyarakat akan lebih mengenali produk halal dan syariah compliant yang terkini yang mereka boleh gunakan. Melalui iInnova, kita harap dapat menarik syarikat untuk mengkomersialkan produk inovasi Islam dan menjadikannya sebagai niche area ataupun blue ocean strategy syarikat-syarikat tersebut. Dan dengan ini, barulah kita dapat memantapkan Malaysia sebagai hub halal di pasaran dunia. Pihak USIM mengambil inisiatif meneruskan penganjuran program iInnova ke-2013 kali yang keempat ini dalam usaha untuk merealisasikan matlamat untuk mengembalikan zaman kegemilangan keilmuan Islam. Malahan, program seperti ini dapat mencungkil, menengahkan serta merangsang idea yang inovatif dalam pembangunan produk Islam di kalangan para pensyarah, di kalangan penyelidik, para pelajar IPTA, IPTS dan juga para pelajar sekolah menengah yang sekarang ini kita panggilkan dalam kumpulan Tunas Cipta. Dan seterusnya merealisasikan hasrat kerajaan dalam membudayakan inovasi dan kreativiti. Pada tahun ini terdapat perubahan dalam penganjuran iInnova kali ke-13 dengan adanya penambahan penganjuran seminar kreativiti dan inovasi yang diadakan bagi memberi peluang pada para peserta yang berminat untuk membentangkan produk mereka dalam bentuk kertas kerja. Selain dari itu, program Pembandanan Perniagaan atau Business Matching juga diadakan sebagai satu inisiatif bagi mengkomersialkan produk-produk yang berpotensi untuk dipasarkan. Pada tahun ini juga, iInnova memperkenalkan domain baru, iaitu pertandingan bagi orang kurang upaya ataupun OKU selaras dengan hasrat MOSTI untuk membawa inovasi ke rakyat. Bagi memastikan hasrat menengahkan OKU sebagai salah satu agenda utama dalam iInnova tercapai, kerjasama strategik dengan Universiti Sains Malaysia telah dilakukan. Sesungguhnya, sumbangan dan kepakaran USM melalui bengkel-bengkel serta konsultansi pakar dengan pihak OKU telah mendapat sambutan yang amat baik daripada masyarakat OKU seluruh Malaysia dan masyarakat am yang ingin mengetahui tentang pengendalian OKU. Saya percaya sumbangan USM sebagai Universiti Apex yang berjiwa rakyat telah tercapai dan akan diingati oleh masyarakat setempat. Di antara program Carnival OKU yang dijalankan telah menggalakkan kita yang untuk berpengalaman sendiri menjadi orang kurang upaya. Melalui simulasi yang dilaksanakan, ia akan menyedarkan kita semua apa masalah sebenarnya yang dihadapi sebagai OKU.
Oleh itu, saya sebagai Naib Chancellor ingin menggalakkan semua daripada USIM, semua daripada Jabatan Pembangunan, timbalan-timbalan Naib Chancellor, dekan dan ketua-ketua jabatan dan mungkin yang berhormat sendiri untuk mengambil bahagian dalam karnival simulasi OKU. Barulah kita peka dengan cara kita reka bentuk bangunan dan lain keperluan OKU untuk pengajaran dan pembelajaran apabila kita juga perlu menghayati apa masalah mereka, especially bila kita menyediakan polisi bagi OKU. Tidak lupa juga rakan inovasi strategik iaitu pihak JAKIM, MINDS, JKM, Perintis dan Fakih yang turut memeriahkan Expo pada kali ini. Yang berhormat Datuk, hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi melalui agensinya Akademi Sains Malaysia kerana telah menyokong usaha USIM untuk meneruskan penganjuran iInnova pada tahun ini. Pihak saya berharap bantuan pembiayaan bagi penganjuran iInnova pada tahun hadapan dapat diteruskan lagi memandangkan penyertaan bagi iInnova semakin bertambah daripada 113 produk pada tahun 2012 kepada 140 penyertaan pada tahun 2013. Bagi pihak USIM, saya amat berharap agar pada tahun yang akan datang lebih ramai lagi penyertaan akan diterima oleh pihak penganjur khususnya daripada kalangan para pelajar di IPT. Ini kerana golongan pelajar inilah yang akan merupakan generasi pelapis yang akan membantu memastikan kesinambungan, kecemerlangan pendidikan dan inovasi Islam pada masa hadapan. Justeru, penyertaan golongan pelajar dan pendidik dalam program seperti iInnova ini harus digunakan dengan sebaik mungkin. Saya ingin menyatakan pada hari ini, pada jam pukul 3 tadi, kita sudah mendapat penyertaan lebih daripada 7,000 peserta di pameran iInnova pada kali ini. Syabas pada semua jawatan kuasa. Ini telah menunjukkan bahawa iInnova mampu dan telah menjadi platform terbaik untuk kaki tangan akademik ataupun pendidik dan juga mahasiswa dan para pelajar sekolah menengah untuk mempamerkan hasil pendidikan mereka yang dapat membantu memberikan kebaikan kepada umat Islam khasnya dan masyarakat amnya. Hadirin dan hadirat sekalian, kesinambungan penganjuran iInnova pada tahun ini diharap akan menjadi pemangkin kepada penjanaan idea-idea kreatif dan berinovatif yang mempunyai daya pasaran komersial yang tinggi. Usaha ini seterusnya boleh menjana ekonomi negara dengan penghasilan produk-produk halal yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat umumnya. Dari idea yang kreatif dan berinovatif, maka bakal-bakal usahawan Muslim mampu dilahirkan dengan usaha yang tekun dan bersungguh-sungguh. Pada kesempatan ini, pihak saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan pada pihak Akademi Sains Malaysia dan MOSTI kerana memberikan kepercayaan pada usaha ini dan seterusnya menjadi penyokong utama bagi iInnova 2013. Saya juga ingin mengucapkan syabas pada semua jawatankuasa penganjur iInnova iaitu USIM, USM dan ASM di atas inisiatif gigih ini dan telah mengembelingkan tenaga, masa dan fikiran bagi menjayakan program ini. Kita juga berharap pendedahan produk inovasi bagi OKU dan pengetahuan perihal OKU juga dapat mencapai sasarannya untuk membawa pengetahuan baru tentang OKU ataupun pemulihan OKU pada masyarakat. Saya berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala usaha dan kesabaran tuan-puan sebagai satu amal jariah yang bakal menyumbang pada usaha-usaha untuk pembangunan ummah dan meninggikan syiar Islam itu sendiri. Saya juga percaya peserta-peserta Expo dapat menimba pelbagai pengalaman, pengetahuan dari pengkongsian melalui perbincangan dan para peserta dari IPT institusi yang lain.
Kita seharusnya merasa bangga kerana kita sedar dan menginsafi bahawa kita tidak berseorangan dalam usaha ini. Sebenarnya banyak lagi pihak yang mahu melakukan sesuatu yang bermanfaat pada masyarakat dan ummah khususnya. Justru itu, saya mendoakan semoga iInnova akan terus menjadi satu platform bagi para pensyarah, pendidik dan pelajar menengahkan hasil produk mereka yang kreatif dan inovatif. Saya juga berharap iInnova akan menjadi pentas utama bagi Expo Inovasi Islam di Persada Antarabangsa sama seperti ITEX berjaya membawa pentas antarabangsa pentas pengantarabangsaan produk inovasi ke Malaysia. Akhir kalam, sekali lagi saya bagi pihak penganjur ingin mengucapkan jutaan terima kasih pada Yang Berhormat Datuk Dr. Abu Bakar bin Muhammad Diah kerana sudi hadir pada hari ini walaupun hujan yang lebat. Kita tidak lupa juga ingin mengucapkan terima kasih dirakamkan kepada Akademi Sains Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, Permodalan Nasional Berhad, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Pembangunan OKU di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan Malaysia, Perintis, MINDS, Fakih dan IREC kerana memberikan kerjasama yang sungguh hebat sepanjang pengajuran ini berlangsung dan diharapkan ianya akan berkekalan sehingga pada penganjuran yang akan datang. Setinggi-tinggi tahniah juga diucapkan pada semua pemenang-pemenang pingat mengikut kategori masing-masing dalam pertandingan produk inovasi Islam. Mudah-mudahan ia akan memberi suntikan semangat bagi penghasilan lebih banyak lagi karya dan produk yang kreatif dan inovatif bagi pembangunan ummah sejagat insya-Allah. Dengan itu, saya akhiri dengan mengucapkan selamat maju jaya dan semoga kejayaan mengiringi anda semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, Naib Chancellor USIM atas ucapan haluan sebentar tadi. Hadirin, kini sampailah kita pada saat yang ditunggu, iaitu ucapan daripada Yang Berhormat Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Musti, mewakili Yang Berhormat Datuk Dr. Iwan Ebin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia Musti, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan penutup iInnova 2013. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Selalunya bila dia habis saja nama saya dah ada kat rostrum. Nanti dia orang selalu komplain kita cepat sangat. Saya kata dia orang yang lewat, saya cepat sikit. Saya macam biasa je. Saya kadang-kadang malu nak cakap banyak kawan-kawan. Kalau kat kampung saya senang cakap. Kalau pengundi saya senang saya cakap. Undilah Barisan Nasional, dia faham. Tapi berdepan kawan-kawan ni ada susah sikit. Banyak tengok Amir, dia tengok saya, apa dia nak cakap, dia kata. Terima kasih kepada ahli pengurusi majlis yang saya hormati, yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur Haji Hussein, pengurusi Lembaga Pengarah Universiti. Yang berbahagia Profesor Dr. Asma Ismail, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia dan suaminya. Orang selalu cakap, dan isteri saya kena cakap dan suami. Profesor Dr. Ahmad Zakaria, kawan lama. Yang berbahagia Profesor Datin Paduka Dr. Khadijah Muhammad Yusof, sebelah tu, Timbalan Ketua Setiausaha Sains Kementerian saya lah, daripada Universiti Putra Malaysia. Nak balik kan dalam lagi kan, dia kata dia nak balik. Dia tak sabar nak balik universiti. Saya kata dia kalau dia balik saya nak bakar bunga api. Dia marah saya. Dia kata ada ke bakar bunga api. Dia semalam sama dengan saya jadi pengadil Mighty Mind, The Star. Profesor yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Suzy C. Ching Mei, Timbalan Naib Chancellor
Jaringan Industri dan Masyarakat Universiti Sains Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Mustafa Muhammad Hanifah, Timbalan dan Chancellor Pendidikan Inovasi USIM. Betul Dulu saya dah pegang jawatan tu sekejap, 5 tahun. Lepas tu kata-kata masuk politik. Yang berusaha Dr. Ahmad Ibrahim, Ketua Akademik Sains Malaysia, orang yang paling banyak duit dalam MOSTI. Jadi Prof jangan lupa bekerjasamalah dengan dia. Orang yang paling banyak duit, you kena jaga. Betul-betul, dia banyak duit. Jaga dia baik-baik. Dia orang yang paling banyak duit. Jadi kalau saya buat baik dengan dia, dan dia pun baik hati. Baguslah, tahniah USIM kena buat baik dengan dia. Dia banyak lebih. Tahun ni pun duit tak habis makan lagi tu, tak habis bayar. Betul Ada banyak juta lagi dengan dia. Dia selalu offer saya duit tu buat program. Saya tak sempat. Yang berusaha Dr. Madiha Muhammad Suwaidi. Betul Pengarah Expo Inovasi Islam atau Innova 2013. Saya nak kenalkan kawan saya yang ni. Dia ni innovator kepada Dinapol, Pisang Incorporated. Selalunya kita dengar Apple Incorporated, tapi dia adalah CEO Pisang Incorporated. Betul Betul. Dia adalah yang mencipta Dinapol, sistem pajakan Islam yang telah pun dikomersialkan. Kau bangun kan Arash? Ni saya kena beritahu the future of Malaysia punya millennial. Dia kalau dia segan-segan jumpa saya. Pasal dia, saya hutang dia, saya tak bayar lagi. Tapi dia kata tak payah bayar pasal dia nak bagi saya duit. Ni satu lagi inovasi yang sedang meningkat naik di Malaysia. Saya tanya dia kenapa Pisang Incorporated. Pasal dekat komputer ada Apple Incorporated. So dia try to beat the Pisang Incorporated. Nampak? Make sense lah. Tapi bincang pun kat kedai kopi. Kali ini dalam kuasa pengurusan universiti, Timbalan Taman Chancellor, IPT, Ketua Jabatan yang saya banyak daripada MOSTI pun ada, perwakalan Kementerian Agensi, tetamu jemputan, panel hakim, para peserta Innova, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama kali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya membolehkan kita bersama-sama dalam satu program besar yang sudah pun dirasmikan oleh Sultan dan sepatutnya ditutup oleh Yang Amat Menteri Datuk Ewan Irwin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Tapi saya diwakilkan mewakili beliau. Kalau kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan, bidang ini adalah satu bidang yang semalam masa saya resmikan Mighty Mind, apa yang orang swasta cakap berkenaan dengan kita. CEO Star, dia kata, dia cerita, dia kata begini. Sebenarnya saya dalam ucapan balas saya, dan dikeluar pun surat khabar Times, The Star hari ini, saya kata dia, kita tak risau sangat inovasi di Malaysia. Kita tak risau. Kita tak risau budaya kreativiti, kita tak risau di Malaysia. Bagi saya, inovasi, kreativiti berkembang subur di negara kita. Semenjak saya jadi pensyarah universiti, keluar, masuk, lepas tu masuk balik sebagai ahli politik, sebenarnya kita tak risau. Saya tak risau pameran ini, orangnya kreatif, cakapnya sangat kreatif. It's very good. Kita tak risau. Yang kita risau, what is after this? What is next? Ini produk ni semuanya okey. Apa nak berlaku selepas ini? Lepas pengurusi kan bagi emas ni, ada pengurusi berapa banyak dia nak bagi emas, kita pun tak tahu, dia duk kira emas dia. Kan saya tahu, saya pun macam Profesor Asma cakap pun berjalan satu dunia kutip emas dulu. 5 tahun, Geneva, Poland, Pittsburgh, Korea, Nuremberg, semua tempat-tempat itu saya pergi. Dan baru saja balik membentangkan satu lagi polisi kerajaan tentang sains teknologi di persidangan meja bulat menteri-menteri sains teknologi di seluruh dunia di Kyoto baru-baru ini. Just come back. Semua orang bercerita benda yang sama. What is next? Bagi pihak kementerian, kita berbelanja wang yang cukup banyak.
Rancangan Malaysia ke-5 kita memula belanja 400 juta. Lepas itu rancangan Malaysia ke-6 600 juta. Rancangan Malaysia ke-7 938 juta. Rancangan Malaysia ke-8 1.6 bilion. Rancangan Malaysia ke-9 2.9 bilion. Dan untuk first rolling plan yang telah dibelanjakan oleh Profesor Khatijah 880 juta kita dah belanja. Ini dia belanjakan, bukan saya. We really spend. We really spend. Mesti really spend. Tapi kita nak tahu what is next. Tahun depan kita nak isytiharkan MCY, Malaysian Commercialization Year. Kita target by the year 2020 must be 360 produk must be commercialized for our mesti spend a lot of money now. Tak lama lagi dia nak tengok plate kereta pun ada tulis MCY. Kita dah lulus dah. MCY pernah plate kereta One Malaysia MCY, maksud dia Malaysian Commercialization Year. We really want to promote the product. Tu saya tak risau tentang kreativiti, inovasi, macam mana pengetahuan pelajar kita, macam mana mahasiswa kita, macam mana kebolehan pesara kita. We got, tidak ada doubt, yang very good. Tapi apa yang berlaku selepas ini? Bagi pihak kementerian, kadang-kadang di parlimen saya pun diperli-perli juga. Yang belanjakan Profesor Khatijah, tapi saya kena perli ke parlimen. Apalah menteri kau buat, teman yang kau buat ni bakal. Ini kan tak nampak pun produk kau dekat farmasi ke. Lihat, Profesor Asma punya produk satu tu dia duduk cerita sepanjang tahun. Dia duduk cerita produk dia, iKit dia tu, dia boleh tahan lah kan. Dia tu lah saya pun duduk cerita hantu lah juga dah 10 tahun dah duduk cerita. Ya kan, bangga dulu sampai sekarang terpaksa bangga pasal tak ada benda lain nak dibanggakan lagi. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, kita kena risau. Kalau 2.9 bilion, kalau 50,000 rumah murah bagi kat kawasan parlimen saya, seluruh kawasan parlimen saya dapat rumah free. Saya ada pengundi 70,000 je, tak banyak. Yang menyokong saya 39,000. Yang pangkas saya lah, membawakan majoriti 15,633. Lebih besar daripada majoriti dulu lah. Orang lain semua majoriti turun, saya majoriti naik. Pasal boleh tahan wakil rakyat, dia boleh tahan kan? Future. Well, saya serius. We can give rumah free. 2.9 bilion. Bila saya dapat report, produk berpotensi untuk dikomersialkan. Potensi daripada rancangan Malaysia ke-5 sampai rancangan Malaysia ke-9. Saya kena berterus terang. Saya penyelidik juga. Saya juga pensyarah universiti. Saya terpaksa berterus terang. Balik-balik potensi. Balik-balik potensi. After 2.9 billion, only 13 produk saja yang boleh dikomersialkan. 13. Dalam parlimen dia kemuka soalan. Saya pun segan jawab. Tapi kena jawab jugalah dengan duit rakyat. Tuan-tuan pun kena answerable duit rakyat. Bukan saya seorang. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita tengok strategi penyelidikan telah pun berubah. Rancangan Malaysia ke-5 ke-6 meningkatkan pembangunan sosioekonomi. Saya tak baca teks ini, saya baca buku kecil saya. Saya tak baca teks ini disediakan pasal yang ini banyak puji dia kan, saya puji, saya nak cerita pasal negara sikit. Yang kedua, mengukuhkan pembangunan, kebolehan dan keupayaan. Ini rancangan Malaysia ke-5 yang ke-6. Kita tukar rancangan Malaysia ke-7 ke-8, meningkatkan pembangunan sosioekonomi lagi sekali, mengukuhkan pembangunan dan kebolehan dan keupayaan, meningkatkan pengomersialan. Ini rancangan Malaysia yang ke-8. Ini kita pergi rancangan Malaysia ke-9 pula. Menyusun semula bidang keutamaan, penyelidikan dalam sektor pertanian, bioteknologi, ICT, bahan termaju dan industri. Kita akur apa yang mereka nak, memperkukuhkan lagi komitmen industri. Industri pun dah macam tu juga. Meningkatkan pengomersialan hasil R&D. Sekali lagi, ini dari bahagian rancangan Malaysia yang ke-10. Itu pasalnya saya selalu cakap dengan menteri. Orang selalu cakap dalam pos kabinet saya, kalau saya tak ada sunyi mesyuarat tu. Saya kata baru-baru ni kita nak buat, saya malas nak tengok universiti duk bergerak ke sana ke sini, ke sana ke sini.
Pergi buat pameran sana, pameran sini, last kali berbangga dapat boost terbaik. Balik-balik boost terbaik, balik-balik boost terbaik. Dapat sijil satu, belanja 300,000. Saya malas, saya nak tengok sekarang ni, saya nak kumpulkan semua produk universiti ni di bawah satu bumbung. Tak lama lagi kita nak buat pusat pengomersialan produk inovasi negara. Yang kita buat, kita kumpulkan semua. Saya akan bagi USIM satu section. Duduk kat situ, tengoklah, bagi pelawat luar negara datang, semua orang datang tengok supaya produk ini hasil negara. Jangan selepas award bagi emas, engkau bawa balik makan sate duit dia, lepas itu produk itu simpan dekat belakang shelf. The end of the day, mesti you have to answer to the parliament, where is the money? Jadi saya nak buat, insya-Allah menteri pun dah setuju. Jadi pusat pengomersialan produk inovasi negara, dari semua pelawat luar negara kalau datang ke sini kita akan bawa melawan. Ini produk USIM, insya-Allah ini produk, alhamdulillah. So saya akan bagi section. Saya tak minta universiti bayar. Saya tahu kalau suruh bayar pun dia takkan bayar. Dia suka pergi tunjuk pameran dia ke luar negeri, bayar tak apa. Dalam Malaysia dia tak nak bayar. Tapi tak apa, we bear the cost. Kita faham, kita sangat faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sekarang ni hari-hari memikirkan perkara itu. What is next? Jadi kita tak nak, kerana kita nak jadi sebuah negara high income society. Another 7 years time. So the only way is must sell our own technology. Kita tak boleh jadi negara pengguna sepanjang masa. You have to do that. Mau tak mau. Ini kita komplain, alah cakap saja nak jadi negara high income. Apa strategi? One of strategi is sell our own technology. Hari ini Star cakap dalam surat khabar. Nak dapat 48,888. Sekarang ini sudah dekatlah, lebih kurang dalam 9,000 berapa? 9,000, 10,000. Perdana Menteri cakap masa bajet baru-baru ini. Jadi tuan-tuan dan perempuan, let us work together. Mari kita kerja sama-sama, sayangkan negara ini, mau tidak mau, ini adalah sebahagian daripada kerja kita yang perlu kita lakukan. Let us together, jangan duk cerita lagi, banyak cerita. Saya cakap masuk ini, dia kata duit sana tak cukup, duit sini tak cukup. Alah, duit ni sampai bila pun tak cukup. Sampai bila, sampai kiamat pun tak cukup. Saya ingat lagi, saya mula-mula gaji, masa saya kahwin dengan isteri saya, gaji saya 685. We are very happy also. Tak ada masalah, tak ada duit, jangan bawa kereta. Yalah, tak payah beli kereta. Kesan dia sampai sekarang, saya tak kerti bawa kereta. Roza Azmar, kalau cerita pasal kereta, dia sensitif sikit. Dia tahu sejarah saya. Sekarang keluar universiti, semua fikir, saya bukan tak boleh bawa kereta, Prof. Saya boleh bawa kereta, tapi saya nak orang miskin, orang tak tahu. Gaji saya masa mula kerja tu 685. So kalau bagi kereta, nak ada girlfriend, macam-macam nak buat dalam dunia, jadi saya decide untuk tidak belajar bawa kereta. Kerana adik saya 7 orang. I got 7 brothers and sister yang belajar. The end of the day, 6 daripada keluarga saya graduate. 2 daripadanya, 1 daripadanya medical doctor, 1 lagi sama dengan saya, ada ijazah kedoktoran. That is all my money. I'm spent daripada gaji 685. Akhirnya tak pandai bawa kereta, tak pandai itu, tak pandai ini. Semalam orang tanya saya, boleh pandai memancing? Memancing pun tak pandai. Pasal masa itu saya tak mampu beli fishing rod. Lepas tu, apa yang kau pandai? Undilah Barisan Nasional, itu je aku tahu cakap. Akhirnya jadi Timbalan Menteri. Okay, boleh tahan tak? Jadi tuan-tuan, bukan saya, Prof. I tell you the truth, kerana saya nak orang miskin. Sekarang ini banyak orang tak mampu tapi kita nak buat. Akhirnya dia tak mampu nak buat itu, mak bapak pun very demanding. Akhirnya mau tidak mau kita terpaksa menghadapinya bersama. Kita kena ukur baju di badan sendiri. Saya selalu ukur baju di badan sendiri. Kita pun kena ukur baju di badan sendiri. Dapat duit. Ini banyak yang datang jumpa saya. Nak cakap terus terang, macam-macam orang datang jumpa saya. Every day. Malam tadi sampai 2 pagi duk cerita ni. Pasal duit penyelidikan ni. Janji saya yang bukan-bukan pula. Saya kata, alah, hai, susah kau lah. Orang buat research ni, buat research. Saya dapat ada satu surat, apa kata je? Di antara kita suruh tubuh Suruhanjaya Pensiasatan Geran Musti. Ada satu saya dapat SMS. Dia kata ada company itu, dia kata sepanjang daripada start tubuh ni, dia hidup dia geran lagi. Orang nak kena siasat tu. Dia hidup dia geran. Saya pun pelik juga. Jadi tuan-tuan dan puan, let us together kena tengok fikir macam mana nak commercial product ini. Let us work hard. Susah, memang susah. Masa saya nak pergi dinner Paul ni, masa Arash, saya pergi ikut dia, jumpa macam-macam orang saya jumpa.
menggunakan title saya, Datuk Doktor, Ketua Pegawai Eksekutif, itu pun orang tak layan. Saya cakap dia, saya pergi banyak kali saya muncul, last. Yelah, memang last kan ujung ni kan. Dapatlah cradle 500 dapat ni, cradle 500,000 dapat. Itu pun tuan-tuan, surat saya, sign saya, jumpa sana, jumpa sini, punya tunduk sana, tunduk sini. Sampai orang tanya saya, berapa persen lah kau dah dapat daripada Dinapol. Saya kata, bukan dia, aku bagi dia duit ada lagi. Bukan kata, itu bahasanya nak tolong orang ni, nak commercial product ni, jangan lebih kurang, jangan berkira-kira sangatlah. Saya bawa produk inovasi, susah betul. Bawa botol besar, dia kata, botol kecil tak ada, botol kecil. Kita bawa botol kecil, botol besar tak ada. Kita bawa botol besar, botol kecil, botol sederhana tak ada. Bila kita bawa botol besar, kecil, sederhana, ini macam desain botol biasa, tak ada. Dia ingat senang ke nak buat satu botol dan berapa puluh ribu nak kena belanja. Saya kadang-kadang, alahai, susah betul. Tuan-tuan, let's us together. Lebih kurang. Macam mana kau nak combine, nak berbanding dengan produk Nestle yang sudah berada di pasaran 100 tahun. Biar kita bawa produk kita, produk Universiti Sains Islam. Sikit-sikit tambah version 1, version 2, version 3, tambah sana, sini, tambah sini. Akhirnya pun ini nak terima pun tak nak. Organisasi itu sendiri pun tak mau pakai. Saya tak tahulah USIM ni, hasil penyidikan dia pakai ke tidak. Saya pergi tengok tempat lain, universiti sendiri pun tak pakai produk pensyarah dia. Betul Prof? Saya cakap, terus terang, I can give you the example if you want. Saya dah menjalani proses ni. Saya sebelum ini saya jadi pensyarah sama dengan dia orang. Lepas tu, sesat sikit, pergi kat kerajaan negeri, kerja bukan-bukan. Pengarah teknologi pembuatan negeri Melaka. Lepas tu jadi Timbalan Naib Chancellor Pendidikan, Ketua Pegawai Eksekutif Pendidikan dan Inovasi. Last sekali letak jawatan bertanding jadi Timbalan Menteri Inovasi. Lepas ni tak tahulah apa, mungkin duduk rumah lah, cukup, duit pun dah cukup. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan berkira-kira sangat. Kenapa kalau produk inovasi tempat lain, hantar brosur saja kita beli? Hantar brosur, belum produk lagi, brosur je. Kita ni bawa produk. Depan demonstrate itu, demonstrate ini. Pun, how can you do that? You seem kena pakai produk kita. Pakai, belanja sikit. Pakai, percakapan dari mulut ke mulut. Cakap produk itu bagus. Ini kita kena buat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak buat ini, tahun depan aku resmi lagi lah yang ketiga pula. Keempat pula. Ahmad Ibrahim bagi duit lagi. Besok kelima pula, engkau ambil aku resmi lagi. Besok bagi buah. Ujung sekali bagi buah. Dalam kereta saya ada 4 bungkus buah. Pasal saya dah bagi 4 function hari ni. T-shirt dia bagi buah. Rumah saya pun t-shirt buah pun dah penuh satu meja hari ni. Nak kena bagi dengan pemandu balik rumah. Buah ada, kuih ada, t-shirt ada, macam-macam ke rumah saya. Semenjak di Timbalan Menteri ini macam-macam barang. Saya hari ni pergi 6 function, 6 cenderahati. Anak saya pun nak menyampah cenderahati tu. Tapi saya nak kata, kalau kita tak buat, kalau tuan-tuan tak buat, tak jalan ni. Kita ada power. Di ketika kita ada power, lakukan apa yang kita patut lakukan. Nak bantu orang, saya pesan dengan kawan-kawan. Nak bantu orang, nak membantu usahawan istimewa tu, OKU tu, orang kurang upaya ke, orang kelainan upaya ke. Profesor Zul kata dulu OKU, orang kelainan upaya. Saya kata, bukan bagus, tapi Profesor Asma, orang kurang upaya. Kalau nak tolong tu, tolong serius. Jangan kau bagi, anak buat. Tak jadi dia. Kau cakap dia, makan. Kunyah. Jangan lepaskan lagi. Kalau kunyah boleh terkeluar. Kau kena ajar, telan. Telan. Lepas telan, jangan lepas lagi, takut terkeluar balik. Bagi dia, okey, dah bagi, itu baru kau lepaskan dia. Kalau nak tolong, saya serius. Tuan-tuan, I tell you the truth. Kalau nak tolong usahawan yang begitu. Baru-baru ni saya dekat Kyoto, Tan Sri. Saya ada session, saya nak cerita panjang sikit. Minta Asma pun panjang, tapi saya pun nak cakap panjang. Saya tak kisah dia cakap panjang, tapi
Sepatutnya saya kena lebih panjang daripada dia lah, baru nampak hebat kan. Boleh faham Ada sikit lah, ada dua benda saya nak cerita. Dekat Kyoto, masa tu ada parallel session. Saya duduk dengan timbalan dengan Naib Chancellor UTM yang baru, Dr. Profesor Wahid Omar di sebelah saya. Sebelum tu masa coffee break, saya adalah cakap dengan profesor ni, benda bukan-bukan lah. Dia kata apa? Dia kata nanti kita cakap dengan mesyuarat Naib Chancellor. Aku kata tak payah pakai macam ni Chancellor tu, peduli kau buat je. Saya kata ni bincang, kau ingat bincang tu semua bagus ke? Saya cakap, saya ni kaki termerang sikit. Tak apa. Dia duduk sebelah saya. Dia ada parallel session. Satu University for the 21st Century, satu lagi Innovation and Sustainable of the. Saya tak pergi yang inovasi tu. Saya kata saya dah pandai inovasi ni. Saya nak pergi yang pembentangan pasal University for the 21st Century. Apa dia cakap, Prof. Yang menghalang pengomersialan produk adalah kerana adanya patent. Wow. Dan dia diam. Profesor diam. Pasal sebelum tu saya dah cakap, kau makan patent. Saya cakap dengan UTM lah, saya dah cakap dia. Dia kata, sudahlah bakal kau cakap nanti visi marah. Aku tak kisah marah tak marah. Aku kena cakap dengan kau. Orang tu menyokong. Dia kata, you buat research duit kerajaan. Gaji duit kerajaan. Peralatan duit kerajaan. And yet, rakyat nak pakai produk you, kena bayar duit patent. Why you do that? Why you do that? Duit research duit kerajaan. Gaji kerajaan bayar. Peralatan universiti bayar. And then yet bila orang kampung nak komersialkan produk you have to pay to you. Why? Kalau duit tu guna balai raya, orang nak masuk balai raya kena bayar. That's why dia kata perpindahan teknologi tidak berlaku. Universities will look very elite dengan patternnya. And then last, bila orang datang 200,000 duit muka kena bayar. Semalam saya sign dengan UPM 4 juta, tak betul atau tidak. Cek besar lah, bukan cek kecil. Kalau cek besar, kita tahu. Cek besar. Saya kata ni biar cek besar ni aku tak berapa percaya sangat. Dia pun gelakkan saya. Tak keluar dalam surat khabar. Keluar benda lain. Saya kata cek besar ni, selagi kau tunjuk cek besar ni, minta maaf lah aku. Saya terus terang saya kata, kalau cek besar ni saya dah kerja lama. Kalau cek besar ni banyak membohong saya. Saya nak cek kecil. Tak ada tarik betul. Dia kata, perpindahan teknologi berlaku bila orang tu datang. Tapi kalau orang tu ambil produk, dia nak patent kan, that's up to him. Pasal this is government money. Dia belong to the government. Dia kata the next century, university must do that. And then barulah dilihat university memperkembangkan produk. This makes sense. Perlu dipikirkan. Saya pun perlu memikirkannya. Lepas tu Profesor Wahid Omar cakap apa? Macam dia dengar perbualan aku dengan kau tadi. Kebetulannya sebelum 10 minit tu masa coffee break, saya bercerita benda yang sama. Saya kata, you have to think. Tuan-tuan, that's why now pattern, benda belum tahu. Tak lah, saya ini pendapat saya. Saya tak kisah. Kadang-kadang dengan universiti ni yang susah. Kena cakap kau banyak mengeleng kepala, kesukalah. Mengeleng-mengeleng dah macam tu. Akhirnya besok dah lepas dah pencen, tulis surat dengan saya nak buat macam-macam. Sekarang saya punya masalah, banyak profesor pencen tulis surat saya bagi idea macam-macam. Ada 10 ke 15 profesor pencen hantar surat dengan saya. Nak buat itu, nak buat ni, nak buat itu, nak buat ini. Masa kau jadi profesor tu kau tak buat. Bila lepas gaji dah tinggal separuh. Gaji dah tinggal separuh, baru dipikir nak buat tu, nak buat ni. Museum itu, museum ni. Kata kau dah pension, duduklah rumah. Masa kau dalam jawatan tu, aku cakap, kau kata itulah pada pendapatan saya lah, pada pendapatan itulah, pada pendapatan ni. Sekarang kau dah pension, kau macam-macam. Pasal duit dah tinggal separuh. Itu pasalnya saya rasa penyelidik ini nak suruh komersialkan produk senang saja. Saya ada formula kalau you nak. Jangan bagi dia gaji selagi produk dia tak boleh commercialize. You very serious. Ini produk selagi tak boleh jual, tak dapat gaji. Dia akan buat bagi gaji. Ini gaji dapat, duit geran dapat, pergi jalan satu dunia, present paper, balik-balik ditukar data. Dia tambah sana macam saya buat dululah. Saya pun sama. Dia so aku berani cakap pasal aku pun buat kerja benda sama. Dia so ada pengalaman. Jadi kita tak tahu kan. Tukar dagang, dia pergi travel sana, dia pergi travel sini. Dia tahu, pingat emas saja tahun lepas 1,900 lebih. Pingat emas. Saya ada dalam beg saya, ada data. Terus saya jalan bawa beg. Orang cakap dia, aku tengok dah. Paper banyak. Luar biasa tu kan. Jadi tuan-tuan dan puan, what is next? Yayasan Inovasi ni dia pekak dah dengar telinga saya dah. Dia dah pekak. Hari-hari aku cakap benda yang sama ni. Dia nak pun naik pekak. Tak apalah pekak, selagi kau makan gaji kau dengar je lah kan. Kalau kau tak nak pekak kau berhenti.
Jadi tuan-tuan dan puan, let's together. Jom kita buat lakukan sesuatu. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan dapat manfaat. InsyaAllah. The end of the day kita akan mati juga. Kan? Jadi besok jangan sudah dah berhenti kerja, dah pension macam saya. Lepas-lepas tahun 2013 tak bertanding lagi. Jadi bekas wakil rakyat mulalah nak cakap benda tu, nak cakap benda tu, orang gelak. Masa kau jadi Timbalan Menteri kau tak buat. Saya nak buat semasa saya jadi Timbalan Menteri. Kalau 2000. Ahli politik senang saja, dia tahu jalan keluar, dia tahu jalan masuk, dia tahu jalan keluar. Saya dah prepare jalan keluar, saya tak ada masalah. Don't worry about my future. Saya decide nak jadi ahli politik pun saya tahu. Jadi tuan-tuan, saya nak melakukan apa yang perlu kita lakukan untuk penyelidik. Saya selalu cakap. Saya cakap dengan Profesor Khadijah, kadang-kadang dia kecil-kecil hati dengan saya, tapi tak apalah kecil hati pun. Saya tak kisah, saya pun suka dia, dia pun suka saya. Sebagai pegawai kan, dia cakap, we will always discuss. Semalam ada orang tu cakap saya yang berbahagia, dia pergi jumpa, dia bukan yang berbahagia tau, yang berhormat tau. Dia bercakap. Itu serius dia. Saya ingatkan dia kata padan muka orang panggil yang berbahagia. Rupa dia pergi jumpa pengerusi tu. This is my deputy minister yang berhormat. Baru-baru ni dalam satu mesyuarat, Profesor Khadijah dia tengok saya. Dia selalu tengok saya, dia jeling-jeling. Mosti punya ketua jabatan dia kata kita dapat penjimatan kerana mengurangkan duit geran. La ilah, kau jimat kau kurangkan duit geran. Kata mana boleh kau kurangkan duit geran? Rupanya dia potongnya geran penyelidik. Dia kata penjimatan. Boleh kau tak hangat. Orang tu minta 1 juta, kau bagilah 1 juta. Ini dia baginya 500,000. Dah projek tak lengkap. Bila kita tanya mana produk, duit tak cukup. Salah kita juga. Jadi saya dah cakap dengan Profesor Khadijah, kalau pensyarah minta 1 juta, kita bagi 1 juta. Kalau dia tak boleh produce, sampai mati aku tak bagi dia geran lagi. Aku cakap, sampai hujung nyawa aku cari kau. Ini serius, benar. Bila bagi tak cukup, kau kata perawat dah tak siap, bila lengkap, kau tak ada keluar. I'm very serious. Saya nak buat satu kaedah next year. Apa saja penyelidik minta, saya nak bagi. Pasal dia dah melalui 3 proses. 1 peringkat jabatan, 1 peringkat universiti. Saya akui pasal saya tahu saya berada dalam sistem itu. Tapi, kena produce. Kalau tak produce, sampai hujung nyawa aku cari itu. Sepanjang ini, tuan-tuan dan perempuan, ini duit rakyat, saya kena beritahu. Kalau tak ada bukan duit rakyat, kalau duit tuan-tuan tak apa. Pasal I'm answerable to rakyat. And anyway, rakyat akan tanya saya macam-macam. Nanti dia kata, apalah kau punya penyelidik buat? Kan? Segan saya. Lepas orang sekarang ni pandang saya tinggi. Kerana saya daripada universiti, kawan-kawan kata kau mencurakkan sains negara kerana kau berkelulusan tinggi. Yalah. Sampai 2-3 bulan bolehlah kau gelak. Lepas tu besok dah tak ada apa-apa kau nak tunjuk, orang kutuk. Jadi Timbalan Menteri tapi tak boleh buat. Lepas tu lah, saya lah istimewa pula. Menteri saya ni, dia bagi banyak saya ke Profesor dia cakap, dia kata menteri saya, dia dengar je cakap saya. Dia setuju. Saya setuju dengan timbalan ini. Saya setuju timbalan ini. Bagus dia nak buat. Dia nak merubah saya. Dia kata saya saintis. Saya sepatutnya bagi idea dekat dia. Alhamdulillah, dia percaya pada saya. Tapi tuan-tuan pun kenalah tengok kan duit rakyat. Jadi saya ingat jangan sia-siakan duit itu. InsyaAllah kementerian akan tolong. Kita akan bantu all out insyaAllah. Let's work together, bekerjasama. Kerana di end of the day, kita akan ditanya apa yang kita lakukan terhadap duit rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf kalau ada yang kecil-kecil hati. Saya pun tak kisah sangat kecil hati. Kerana saya kejap lagi ada satu kenduri dekat Majlis Bendaran Shah Alam. Namakan kenduri kahwin yang dah terlewat. Waktu malam ni ada dialog belanjawan. Pagi besok 8.30 meresmikan lagi persidangan lagi. Kerja rasmi je aku. Besok last kali orang cakap Timbalan Menteri resmi. Besok padan muka aku. Jadi tuan-tuan, terima kasih sekali lagi Puan Asma. Sorry Tan Sri saya lambat sikit. Tapi hari ini saya gembira kerana dapat mencerita dengan kawan-kawan. Saya tengok 80% daripadanya angguk. Walaupun yang mengeling. Apa, saya pun tak expect 100%. Jadi saya tahu ramai yang angguk. Dr. Mat, dia mengangguk 3-4 kali saya nampak tadi. Pasal Dr. Mat idea dia memang kehadapan. Saya tahu daripada awal Dr. Mat memang dia idea dia bagus. Itu pasalnya bini dia terkehadapan kan dia kawan saya. So yang saya makan-makan dengan dia. Terima kasih. Saya harap kita UC makan terus maju, boleh mengkomersialkan produk, berjaya melahirkan insan yang cemerlang dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim.
dengan resminya saya menutup Expo Inovasi Islam 2013 atau Innova dengan resminya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Dato' Dr. Abu Bakar Muhammad Dia, Timbalan Menteri MOSTI, mewakili Yang Berhormat Dato' Dr. Ewan Ebin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia atas ucapan dan gimik perasmian penutup sebentar tadi. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk, gimik perasmian sebentar tadi adalah hasil sentuhan pelajar program fizik gunaan FSTU SIM. Baiklah, kita teruskan lagi dengan tayangan multimedia, kali ini juga dari sentuhan pelajar FST, yakni daripada program keselamatan dan jaminan maklumat. Marilah sama-sama kita saksikan.
Ya, demikianlah sebentar tadi tayangan tentang segala perjalanan dan panorama sepanjang berlangsungnya iInnova 2013 yang amat bersejarah ini. Yang berhormat Datuk dan hadirin sekalian, untuk pengetahuan bersama, pada tahun ini iInnova 13 melakar banyak sejarah baru, di antaranya penganjuran seminar kreativiti dan inovasi dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Persatuan Saintis Muslim Malaysia Perintis yang telah diadakan pada 25 Oktober yang lalu. Yang berhormat Datuk dan hadirin sekalian, sebelum majlis penyampaian hadiah dimulakan, sukacita dijemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Fellow Akademi Sains Malaysia ASM yang juga merupakan Ketua Hakim iInnova 13 bagi membuat ulasan keseluruhan penyertaan peserta dalam iInnova 13 pada tahun ini. Dipersilakan. Terima kasih. Ini adalah pertama kali saya menjadi seorang hakim kepada satu pameran, kerana selalunya saya ni tidaklah begitu protokol sangat dan kena belajarlah. Baik, kita mula dengan apa yang ada di sini. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Abu Bakar Mak Diah, yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Abdul Syukur Haji Husin, yang berbahagia Profesor Datuk Asma Ismail, yang berbahagia Profesor Datuk Paduka Khatijah Yusof, kawan lama, yang berbahagia Profesor Datuk Suzy C. Ching Mei, yang berbahagia Profesor Mustafa Muhammad Hanifah, yang berusaha Dr. Ahmad Ibrahim, yang berusaha Dr. Madihah Muhammad Saudi, Ahli Jabatan Kuasa dan Timbalan Naib Chancellor Institut Pengajian Tinggi, Ketua-Ketua Jabatan, para tetamu dan para hadirin sekalian, khasnya peserta-peserta iInnova 2013. Baik, pertamanya, kriteria penjurian kita dibahagi kepada keaslian dan daya cipta, kita bagi 25 markah. Praktikal dan kegunaan 20 markah, status inovasi 15 markah, pembentangan dan demonstrasi 10 markah dan sumbangan kepada ummah 30 markah. Dan ini adalah diberi kepada kategori terbuka dan kategori prasiswazah. Next. Yang pertama. Baik, Hakim. Oleh kerana seperti yang dikatakan oleh Prof. Asma, bahawa hakim bukannya daripada USM ataupun USIM, jumlah hakim datang kebanyakannya daripada UM, daripada UKM dan juga daripada UPM. Ini adalah jumlah yang besar sekali. Next. Jadi ada 68 hakim untuk menghakimkan lebih kurang 117 penghakiman. Baik. Kategori dia ialah kategori AAA, iaitu Arts dan Applied Arts, Pure and Applied Sciences, PAS, Social Science, Information Technology, Clinical and Health Sciences, Natural Sciences and Natural Heritage, Innovation for Special Needs, and Technology and Engineering. So there's about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 category. And jumlah perniagaan ialah lebih kurang 76. Next. Dan untuk prasiswazah pula, tidak semua bidang diceburi oleh prasiswazah. Cuma bidang AAA, bidang ICT, bidang ISN, Social Science, bidang Pure and Applied Sciences dan Technology and Engineering yang dilancar oleh siswaza. Next. Next. Baik. Daripada pemakahan ini, kita telah memberi lebih kurang 9% daripada 111 itu mendapat pingat emas,
12 mendapat perak gangsa, yang lainnya adalah 12 mendapat perak dan 22% adalah gangsa. Next. Dan ini adalah domain-domain yang mendapat pingat-pingat tersebut. Jadi kita lihat social science mendapat banyak juga, which is not quite interesting. Next. Dan ini adalah untuk siswazah. Again, kita lihat banyak daripada social science juga dan juga daripada teknologi dan engineering. Next. Baik. Umumnya cabaran yang terdapat di dalam penyertaan, ini adalah pemandangan saya. Satu adalah berkait dengan kepelbagaian bio, di mana dia menggunakan mikrob, sama ada untuk bioremediation, menggunakan mikrob untuk detection of nano silver particles. Dia guna banyak mikrob. Dan kemudian the next one is zero waste technology, khasnya menggunakan waste product daripada palm oil, zero waste technology dan sebagainya. And the next one ialah untuk kesihatan, dia ada haba, kita kena ada kita punya tongkat ali dan sebagainya. Dan juga alat-alat bantu khasnya untuk AUKU, untuk bantu mereka seperti alat untuk angkat orang dan sebagainya. Dan juga oleh kerana ini adalah Innova, terdapat juga ciri-ciri yang orang kata memperkenalkan Islam, sebagai contoh dana kewangan Islam, Braille Quran dan sebagainya. Dan ini adalah ciri yang terkhas kepada Innova yang bukan ada di tempat yang lain. Dan juga kita ada makanan dan juga hub halal yang berkait khasnya dengan kawasan ini. Jadi ini adalah apa yang dikatakan cabaran-cabaran yang dibuat semasa pembentangan yang dibuat ini. Saya sebagai ketua hakim dan juga sebagai seorang penyidik di dalam bidang global ingin membawa kita kepada satu cabaran lain, iaitu satu next yang saya panggil cabaran-cabaran akbar, iaitu cabaran-cabaran yang besar yang sedang dihadapi oleh manusia sekarang, di mana kita dapati di antaranya adalah perubahan iklim, security tenaga, security makanan, security air, kepelbagaian bio. Dan kita tahu bahawa Profesor Zakri telah menjadi chairman kepada kepelbagaian bio, dan saya rasa kita mempunyai satu tanggungjawab untuk menyokong kepelbagaian bio, kerana kita adalah hotspot kepelbagaian bio. Dan kita ada dua hotspot, bukan saja di terrestrial, iaitu di kita punya hutan kita dan sebagainya, tetapi juga di laut. Kerana 70% daripada spesies coral ada di sini. Dan ini adalah warisan kita yang kita patut jaga. Kemudian kita juga bila bercakap tentang equity global, dan ini adalah apa yang Prof. Ahmad Diah kata berkait dengan patenting. Kerana equity global ini adalah satu perkara yang memang kita kena peka. Kerana ini adalah apa orang kata masyarakat maju akan terus meneroka, tetapi banyak manakah yang akan didapati oleh orang lain, the common heritage of mankind. Kemudian the next one, ini adalah perkara yang baru, iaitu kejuruteraan geo. Kejuruteraan geo ini berkait dengan orang kata dipertengahkan oleh Clarkson, iaitu Nobel laureate yang membuat tentang ozone hole, di mana mereka menyatakan mungkin untuk mengelak dunia ini daripada menjadi panas ataupun mengelakkan perubahan iklim, mereka akan membuat daripada satelit dan sebagainya untuk mengurangkan pancaran matahari. Ini adalah apa di antara orang kata sains terbaru. The next one is adalah international space governance. Cyberspace is international space governance. Angkasa is international space governance. UNCLOS is international space governance. Dan ini adalah penting, kerana kalaulah saudara-saudara tahu, I think Muhammad Ahmadiyah pun tahu, kita sekarang sedang membuat satu perancangan dengan China untuk melihat apa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Dan di Laut Cina Selatan ada 7 claimant state. Dan ini adalah satu important area for governance, kerana resource
kita yang paling banyak ialah di Laut Cina Selatan dan kita patut menumpu cabaran pada saya akbar ini. Next. Dan ini adalah apa yang kita hadapi. Next. Kalau senario ini, next, in 21st century, ini adalah warisan yang kita akan tinggal kepada generasi sekarang. Ya. Saya seorang saintis climate. Let me tell you, climate change is here. The committed temperature rise is going to be there. You buat apa pun, you kena hidup dalam dunia yang baru. Next. Dan ini adalah dalam segi perbas ke bio. Negara-negara maju pergi merata-rata dan dia akan cari byproduct yang boleh dipakai dan dia akan patent. Dan the next one is the question, the next one. Access to genetic resource and benefit sharing. Who is going to benefit and who is going to share the access to you? Next. Dan di sinilah saya ingin bertanya sebagai seorang Islam. Di manakah dana Islam untuk duit adalah penting. Di manakah dana Islam untuk mendapatkan ini? Satu inovasi yang saya memang sedang cuba promosikan ialah zakat. Saya rasa zakat patut ditimbang balik supaya zakat boleh digunakan untuk orang kata memperangsangkan inovasi untuk masyarakat ummah dan juga untuk orang kata penyidikan. Dan juga perbadanan seperti tabung haji itu juga pada saya perlu melihat. Bank Islam juga perlu melihat. Dan kita mesti ada instrumen dana Islam tempatan. Tak payahlah kita pergi kat Mosti sangat. Kalau kita boleh ganakan kita ada Bill Gates, kita ada Bukhari dan sebagainya. Mengapa tidak boleh mereka membuatkan satu yayasan untuk mempromosikan inovasi Islam? Yeah. The next one ialah of course the Islamic Development Bank itself. Ini kaya ni, banyak duit per bilion. Tetapi mengapakah orang Islam tidak memikir bagaimana untuk orang kata mendukung fund untuk orang kata penyidikan? Duit banyak, IDB bukan tak banyak duit. Dan ini adalah satu penukaran pemikiran khasnya daripada orang Islam sendiri. Next. Dan adakah ini menunjukkan bahawa apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri, saudara-saudari kalau tengok from 2006 sampai 2013, this when the government decided to invest on the university untuk mengeluarkan hasil. The investment paid, walaupun mungkin Menteri kata tak, tapi saya rasa paid, because daripada 300, tengok all the top RU university boleh naik sekarang lebih kurang 15-16 ribu. Dan ini adalah satu peningkatan di mana masyarakat antarabangsa sendiri bertanya, how did Malaysia do it? Dan kita meneroka dalam hal ini. Ini menunjukkan bahawa keupayaan untuk inovasi, kepintaran anak-anak kita ada. Tapi perlu difokuskan dan perlu didanakan. Next. Itu sajalah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Sama, Fellow Akademi Sains Malaysia ASM, atas ulasan yang disampaikan. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, kini tibalah saat yang ditunggu-tunggu, iaitu acara penyampaian hadiah kepada pemenang iInnova 13. Bagi mengumumkan pemenang iInnova 13 pada tahun ini, majlis dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Jalil Abdul Kadir, Profesor di Fakulti Sains dan Teknologi USIM, untuk tampil ke hadapan bagi mengumumkan keputusan pemenang iInnova 13. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Baiklah, bagi anugerah pertama pada majlis ini dipersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Mustafa Muhammad Hanifah, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi USIM, bagi mengiringi yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Asma Ismail, Naib Chancellor USIM, untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang pertandingan Tunas Cipta yang diadakan buat julung-julung kalinya. Dipersilakan. Yang berhormat Datuk dan hadirat sekalian, dalam usaha memupuk dan mencongkil bakat-bakat muda dalam eksplorasi serta penghasilan produk inovasi yang baru, pihak penganjur pada tahun ini telah pun mengambil inisiatif untuk mengadakan satu pertandingan reka cipta dan inovasi Islam bagi pelajar-pelajar sekolah yang dinamakan sebagai Pertandingan Tunas Cipta. Ini selaras dengan usaha kerajaan bagi memperkasakan kebudayaan bidang sains dan teknologi. Pada tahun ini, sebanyak 6 buah sekolah seluruh Malaysia telah pun mengambil bahagian dalam pertandingan ini yang diadakan selari dengan Expo iInnova 2013. Pemenang bagi pertandingan Tunas Cipta ini akan menerima wang tunai beserta iringi trofi sumbangan NVEX Young Researchers Club IREX Universiti Malaysia Perlis. Pemenang tempat ketiga, Anugerah Al-Kindi, pertandingan Tunas Cipta sempena iInnova 13, jatuh kepada Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu Negeri Sembilan dengan produk mereka bertajuk iCrush. Pemenang tempat kedua, Anugerah Al-Biruni, pertandingan Tunas Cipta diberikan kepada Sekolah Menengah Agama An-Nur, Jalan Jaafar, Pontian, Johor dengan produk bertajuk Rihal Si Kudung Tangan. Pemenang tempat pertama, Anugerah Al-Jazari, pertandingan Tunas Cipta sempena iInnova 13, diberikan kepada sekolah ini di atas penciptaan produk mereka yang mempunyai keaslian yang inovatif dan dapat memberikan sumbangan kepada ummah. Produk yang dimaksudkan adalah tongkat EQR 3000, hasil cipta Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Semarak, Nilai Negeri Sembilan. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Naib Chancellor USIM atas penyampaian hadiah Tunas Cipta sebentar tadi. Tahniah diucapkan kepada para pemenang pertandingan Tunas Cipta sempena iInnova 13. Yang berhormat Datuk serta hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan acara penyampaian hadiah pingat iInnova 13. Bagi pengetahuan bersama, terdapat 2 kategori yang dipertandingkan, iaitu pertama kategori terbuka dan kedua kategori prasiswaza. Penyertaan pada tahun ini mencatatkan rekod baru sebagaimana yang telah pun dikabarkan oleh Naib Chancellor kita sebentar tadi, sebanyak 140 penyertaan berbanding sebanyak 113 penyertaan sahaja pada tahun lepas. Untuk makluman yang berhormat Datuk serta hadirat sekalian, bagi tujuan memastikan kualiti dalam penganjuran iInnova ini, bilangan pemenang pingat emas yang ditawarkan hanyalah sebanyak 9% sahaja. Ini menjadikan persaingan amat sengit.
Memandangkan pada peringkat penyertaan lagi, pihak jawatan kuasa penganjur turut membuat saringan di mana 37 penyertaan telah ditolak kerana tidak memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh pihak jawatan kuasa penganjur iNova 13. Baiklah, bagi tujuan penyempurnaan penyampaian pingat emas, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, Naib Chancellor USIM, bagi mengiringi Yang Berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur Haji Hussein, Pengerusi Lembaga Pengarah LPU USIM, untuk menyampaikan pingat emas kepada para pemenang. Yang berhormat Datuk dan hadirin dan hadirat sekalian, pemenang pingat emas akan bawa pulang wang tunai sebanyak RM1,000. Pemenang-pemenang pingat emas bagi kategori prasiswaza ialah yang pertama, Green Oil Absorbent from Modified Rubber, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pemenang kedua adalah Semi-Active Solar Energy Harvesting System daripada Universiti Teknikal Malaysia, Melaka. Pemenang ketiga, Holy Laksa Noodle made from Bali, Universiti Sains Islam Malaysia. Keempat, Application of Java Android for Auto Start Car System, Institut Latihan Perindustrian Kepala Batas. Bambusia Powder, Universiti Sains Islam Malaysia. Pemenang pingat emas bagi kategori terbuka ialah yang pertama, Dinar Pal, Islamic Digital Money, Syarikat Pisang, Sendian Berhad. Pemenang kedua, Nucleonic Eye, portable mobile gamma ray gauge to see level and its content inside fire extinguisher vessel and liquefied gas tank, Agensi Nuklear Malaysia. Yang ketiga, Osmanic Model of Quranic Orthography in Braille, Universiti Sains Islam Malaysia.
Inovasi Masjid, Universiti Sains Islam Malaysia. Yang kelima, inhibitory activity of lactic acid bacteria isolated from various sources against spoilage yeast, Rhodotorula mucilaginosa, Universiti Sains Islam Malaysia. Pemenang ke-6, Sustainable Pocket Education, Interactive Mobile Learning, Universiti Sains Malaysia. Yang terakhir, IHASH, Intelligent Arabic for Hajj and Umrah, Universiti Sains Islam Malaysia. Pengumuman pemenang MINDS. Anugerah MINDS diberikan kepada reka cipta yang paling kreatif. Pemenang akan menerima trofi dan sijil yang ditaja oleh pihak Malaysian Invention and Design Society. Hadirin dan hadirat sekalian, pada tahun ini anugerah MINDS bagi kategori prasiswaza jatuh kepada Holly Laksa, Noodle made from Bali, Universiti Sains Islam Malaysia. Dan pemenang anugerah MINDS bagi kategori terbuka jatuh kepada Dinapa, Islamic Digital Money, Syarikat Pisang Senir Bahar. Majlis merasamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur Haji Hussein, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti LPU USIM, kerana sudi menyampaikan pingat emas kepada semua pemenang. Sekali lagi kita hadiahkan tepukan gemuruh kepada semua pemenang pingat emas. Hadirin sekalian, bagi tujuan penyempurnaan penyampaian anugerah utama iInnova 13, majlis dengan sukacitanya menjemput yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur Haji Hussein, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, dan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, Naib Chancellor USIM, bagi mengiringi Yang Berhormat Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah, Timbalan Menteri Musti, mewakili Yang Berhormat Datuk Dr. Iwan Ebin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, untuk menyampaikan anugerah utama iInnova 2013. Dipersilakan. Anugerah Ibnu Sina ini diberikan kepada produk paling kreatif dan berinovasi. Pemenang akan menerima trofi dan wang tunai berjumlah RM1,500. Pemenang anugerah Ibnu Sina bagi kategori prasiswaza ialah
Green Oil Absorbent from Modified Rubber, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pemenang anugerah Ibn Sina kepada kategori terbuka jatuh kepada produk Nuclonic Eye Portable Mobile Gamma Ray Gauge to see level and its content inside fire extinguisher vessel and liquefied gas tank. Agensi Nuklear Malaysia. Anugerah Al-Khawarizmi ini diberikan kepada produk yang memiliki ciri-ciri praktikal yang bukan sekadar mencakupi kekuatan teori, malah mampu mentransformasi kepada produk yang praktikal. Pemenang akan memenangi trofi dan wang tunai berjumlah RM1,500. Pemenang anugerah Al-Khawarizmi bagi kategori Prasiswaza jatuh kepada produk bertajuk Holy Laksa Noodle Baked from Bali. USIM. Pemenang anugerah Al-Khawarizmi bagi kategori terbuka jatuh kepada produk bertajuk Sustainable Pocket Education Interactive Mobile Learning, Universiti Sains Malaysia. Yang berbahagia Datuk dan hadirin sekalian, pada tahun ini pihak Expo Inovasi Islam 2013 telah mengambil satu lagi inisiatif untuk mengiktiraf produk inovasi bagi golongan berkeperluan khas OKU. Anugerah Ibnu Maktum ini diberikan khas kepada produk yang dapat membantu golongan OKU. Pemenang akan menerima trofi dan wang tunai berjumlah RM1,500. Untuk makluman pada tahun ini, pihak hakim telah sebulat suara memutuskan bahawa tiada pemenang bagi anugerah kategori Prasiswaza. Pemenang anugerah Ibn Maktum bagi kategori terbuka pula jatuh kepada produk bertajuk Osmanic Model of Quranic Orthography in Braille, Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berhormat Datuk dan hadirin hadirat sekalian, kini sampailah kita ke kemuncak majlis iaitu pengumuman pemenang bagi anugerah utama Expo Inovasi Islam iInova kali keempat 2013 iaitu Anugerah Inovasi Islam 2013. Anugerah Inovasi Islam ini diberikan kepada produk yang memberikan sumbangan yang besar kepada umat Islam khususnya pada masyarakat Malaysia, seterusnya dunia amnya serta memiliki ciri-ciri inovasi dan praktikal. Pemenang yang dinobatkan Anugerah Inovasi Islam 2013 ini akan membawa pulang trofi dan wang tunai berjumlah RM3,000. Pemenang Anugerah Inovasi Islam bagi tahun 2013 untuk kategori Prasiswaza dianugerahkan kepada produk daripada Universiti Kebangsaan Malaysia.
dengan produk green oil absorbent from modified rubber. Pemenang Anugerah Inovasi Islam 2013 bagi kategori terbuka dianugerahkan kepada produk daripada University Sains Islam Malaysia dengan produk bertajuk Osmanic Model of Quranic Orthography in Braille. Baiklah, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah, Timbalan Menteri Musti mewakili Yang Berhormat Datuk Dr. Iwan Ebin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, majlis dengan sukacitanya menjemput pengerusi LPU USIM bagi menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah. Baiklah, sebelum itu kita menjemput semua pemenang pingat emas untuk tampil ke atas pentas bagi sesi bergambar. Dijemput kepada semua pemenang dan peserta pingat emas untuk naik ke pentas bagi sesi bergambar. Dipersilakan.
Jual ke kedai jual ke kedai kau ni, kedai dalam musim tau. Kedai musim. Apa dia hamba ni? Oh, asian kita betul. Kalau kamu aku minta, aku nak bagi. Itu lagi kamu. Ini yang guna. Ini nak. Dah. Ikut dalam meja kamu. Lagi mana? Oh, ini macam nak kena gantung. Cuma dia tak digerak kan? Pasti beri. Dia supported well for next item. Cuba instan. Dia boleh gerak. Kita bawa ke Kementerian Kesihatan. Kita dia ada beberapa lampu. Oh, Buat kesan. go ikut Viva. Aku belum ikut you dulu ya. Dah. Okey, selesai dah. Ni letak kau. Belum barang-barang dia dah besar, dah sikit je. Mana air mineral tu? Dah tu bantuk ni. Mana air? Okey, belum rumah kita. Dia siap ni kau, aku takut silap ni kau. Ada lagi? Bagi berapa kita? Bagi banyak, sama banyak macam gerabak. Ada aku bagi dulu dengan dia. Ada. Wah, kau kena kut lah banyak lagi kau bagi sikit. Yang beza dia sebab yang ni buat daripada Bali. Oh. Biar kat rumah tak pernah tak bagi spoon dah sebab dia kau tak bagi. Kau jangan baca malam dia aku bagi spoon. Bagi ni. Masak, kita dah masak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jepit. Jangan tanya aku tengah makan. Is it good? Rasa-rasa. Lepas orang aku dia. Actually, the commercially, they use meat flour. Yes. Meat flour process. Technically, just vegetable type. Technically, our body for a long term. And traditionally, that's how we rice flour. Whereas flour is not suitable for the heat and nutrition. That's why my barley flour mixed with rice flour. So one of the reasons why barley is enough that people not common actually for them. Oh, aku faham. Tapi kau sekali ni je. Aku nak tengok, saya dah masa 1 bulan. Saya nak tengok. Mana kuat tu macam ni kan? Ini dia macam tu. Kuat minyak aku boleh pada kesihatan balik dia. Hey, saya sabar kau orang. Dalam masa 1 bulan lagi, ini produk komersialkan Australia 1 bulan. Saya resmikan. Okey. Tengok. Dia cuba tengok ni. Dia punya tu ada keras sikit macam ni. Bangsa keras sikit. Saya lagi ni bagi isi untuk buat. Datuk ada kopi. Uruskan. Kau uruskan. No. Ni. Kita panggil TPM dan tempat kerja. Dan yang tu isi bagi dia. Kita bagi dia. Saya nak tengok dalam masa 1 bulan. Produk ni
Tuan makan tangan dulu. Okey, tak. Kalau saya makan pisang kan. Sedap. Nanti aku makan tu apa boleh tak? Tengok. Apa? Dalam 1 bulan lagi dia kalau kau masalkan, kita bagi kita RM1. Saya hadiah. Janji Datuk tu. Habis 1 bulan, kita jualkan ke dia. Kita tunjuk pun kau yang kita je. Profesor Mustafa. Mustafa. Saya fikir dengan dia. Oh, jangan ada jalan yang kau tanya aku. Buat. Jadi Bila? Satu. Jadi dia lah berdiri dia kena tunjuk dulu. Lepas tu mana? Saya kata okey. Dia menang Niva Mas. Very good. Saya kata ni kau dah uji kau betul belum lagi? Yang dia uji budak orang yang tutup mata. Bukan buta. Okey, saya bawa kita bersama dengan Muda Melaka. Ini the true story. True story. Dia tengah pakai prop, dia pakai tangan kanan, telefon dia berbunyi. This practicality tau. Lepas tu, walaupun menang punya, pasal you never try kepada orang muda. You try orang